dia boleh baca lah sebab bahasa dia. Dan memang dia tidak bisu, boleh baca. Tapi dengan baca buku, dia tak boleh baca sampai kesudah. Sampai kesudah. Sebab apa? Sebab dalam Quran disebutkan Nabi SAW itu sebagai ummi. Dan ummi itu maknanya buta huruf. Mana tak erti baca, tak erti menulis. Itu satu pendapat ulama. Boleh dikatakan kebanyakan orang pakai hak ni. Dan apabila kita sebab itulah ayat sama dah. Kita mengaji hadis ni kena bersedia buka fikiran selalu. Buka fikiran selalu. Walaupun nampak boleh tak berapa tak berapa nak boleh terima mula-mula ataupun pelik sikit kau daripada hak skala, kena bersedia selalu. Yang penting bagi kita hujah. Ada segolongan ulama yang lain, dia mengatakan pada saya pun gitu juga. Hak ni lebih kemah. Walaupun dulu saya pun faham lagu tu juga. Nabi tak boleh baca, tak boleh nulis lagu tu. Tapi apabila baca, kaji tengok, sedap boleh baca. Sedap boleh baca, boleh menulis. Tapi bukan boleh baca, boleh menulis itu daripada dulu lagi. Kerana belajar dengan orang. Tidak. Itu tidak. Dulu Nabi SAW tak boleh baca, tak boleh menulis. Memang. Itu. Tetapi setelah ni di Gua Hira ni, Jibril mari, boleh serta-merta. Boleh serta-merta. Tanpa belajar dengan orang. Lebih molek lagi boleh daripada orang lain. Adakah berdasarkan hadis tadi? Kalau hadis tadi dah kita ayat dah tak boleh dhaif. Dia tak boleh baca, memang dia tak boleh baca. Lepas pada tu boleh baca. Kalau kita nak berdasarkan hadis tu tak boleh sebab dia dhaif. Tetapi berdasarkan ayat Quran yang lain. Ayat ni bagi orang yang mengatakan Nabi SAW tak pandai baca pun dia guna ayat tu juga. Ayat tu juga. Tapi bagi orang yang mengatakan dia ni boleh baca, mana selepas dapat wahyu, ayat tu lah juga. Mana atas pahaman masing-masing. Jadi ayat tu yang mana? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Engkau tidak pernah membaca mana-mana kitab sebelumnya. Sebab berarti wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Engkau tidak pernah membaca mana-mana kitab sebelumnya. Wala takhutuhu bi yaminika. Dan tidak pernah engkau tulis dengan tangan kananmu apa-apa tulisan, tak pernah. Idzal lartabal mubtilun, sehingga boleh diragui oleh orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran itu. Maknanya kalau kamu pandai menulis, pandai baca dulu, mereka tahu dah. Orang boleh ragu, memang dia pandai baca. Nyada lah tu ketika tu dia buat kajian, kau gapo dia baca seorang dia sehingga lebih daripada orang lain. Tak ada. Semua orang tahu dia tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tetapi min qablihi, dalam ayat tu disebutkan sebelumnya tu sebelum gapo. Maknanya hak selepasnya tu boleh. Sebelumnya hak tak boleh. Sebelumnya di sini sebelum dapat wahyu. Min qablihi, min qablil wahyi, min qabli nuzulil wahyi, sebelum turun wahyu itu kamu tidak pernah baca apa-apa kitab. Mana tak boleh baca, tak pernah tulis. Jadi hak bahagian orang duduk takutnya, dia kata kalau kita kata Nabi SAW ni pandai baca, pandai menulis, sebab dalam Quran tu ayat tu lah katakan orang jadi ragu lah. Boleh jadi dia baca mana-mana kitab, dia pandai gini mau ni lebih daripada orang lain dah, dia ada bakat yang istimewa lebih lah daripada orang lain. Dia takut tu lah. Kita pun kata ya, tapi hak sebelum memang sebelum dapat wahyu tu, sebelum dapat wahyu tu dia tidak tahu. Tapi hak selepas berdasarkan ayat tu dia kata boleh. Jadi tidak ragu dah, tak timbul dah keraguan. Bahkan menjadi pelik juga, macam mana dia tidak pernah baca kitab apa-apa, tidak pernah tahu dulu, tiba-tiba boleh buat mari ayat yang luar biasa ni. Jadi mukjizat juga tu. Apa peliknya? Tanpa belajar mana seseorang tu boleh ilmu yang tinggi, apa peliknya? Tidak jadi masalah, tidak menjejaskan akidah tu sehingga jadi orang ragu pada Nabi. Sebab hak dia kata kalau orang nak boleh ragu ni, kalau orang tahu sebelum pada tu dia boleh baca kitab dah, boleh menulis dah,
Dah orang tahu. Sebelum pada tu dia tak boleh baca, tidak menulis. Dan itulah yang kita kata pun memang tak boleh sebelum tu. Dan ayat tu pun kata min qabli, sebelum tu. Sebelum tu sebelum ke apa? Sebelum dapat kitab tu lah. Min qabli nuzulil kitab. Min qabli nuzulil wahyi. Sebelum tu wahyu. Ada pun selepas tu boleh. Itu satu makna. Dan pendapat ini diterima oleh misalnya di antara ulama, iaitu Abu Dzar Al-Hirawi ataupun Al-Harawi. Semua kata Al-Harawi. Al-Hirawi itu lebih tepat kalau nak kira. Dan Abdul Walid Al-Baji, pensyarah kepada kitab Muwatta itu. Dan begitu juga mana ulama-ulama mengatakan, Hafiz Ibn Hajar, kalau kita tengok Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari itu, dia cenderung kepada pendapat itu, cenderung kepada Nabi SAW ni boleh baca. Nanti apabila sampai di tempat-tempat dia akan datang, kita akan sebutlah, ni misalnya, contohnya Nabi SAW tu boleh baca. Kita akan sebut. Cuma dalil orang yang mengatakan bahawa Nabi SAW tu tak boleh baca, sebab dalam Quran tu sendiri sebut الذين يتبعون النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Orang-orang yang mengikut Rasul Nabi Ummi yang mereka dapati ada dalam kitab Taurat dan Injil dulu. Jadi disebut di sini Nabi Ummi. Ummi itu maknanya buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis. Dia pegang dengan ayat tu. Ummi itu maknanya tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Sedangkan makna ummi itu satu je kah? Itu persoalan. Satu je kah makna ummi? Ummi ni makna dia buta huruf, gitu saja dalam bahasa Arab? Tidak. Banyak lagi makna aja. Bahkan hak lebih sesuai di situ. Ummi itu dengan makna Nabi Ummi, Rasul Nabi Ummi. Ummi itu maksud Nabi yang datangnya daripada Ummil Qura, iaitu Mekah. Mekah tu Ummul Qura. Orang-orang penduduk Mekah tu orang panggil ummi. Kalau orang ramai ummiyun, ummiyin. Penduduk Mekah. Mana orang-orang ummi? Orang yang datang daripada situ, orang yang lahir di situ. Mana Ummil Qura, Mekah maksudnya. Itu mana ummi di situ. Sebab kita nak tanya dulu, boleh tak tahu baca, tak tahu menulis ni satu kelebihan apa? Satu keutamaan apa? Keistimewaan apa? Tak tahu baca, tak tahu menulis? Tidak. Dah bukan kelebihan. Ayat tadi tu cerita tentang apa? Ayat tadi nak menceritakan kelebihan, nak puji Nabi SAW, nak menyatakan keistimewaan dia. Kalau ummi tu dengan makna buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis, apa ceritanya nak puji orang lepas tu sebut kekurangan dia? Tak sesuai. Tak sesuai. Bahkan menjadi keistimewaan, kelebihan pada masa tu kalau orang tu datang daripada Ummil Qura, penduduk Ummil Qura. Itu baru ada keistimewaan. Sebab itulah orang Arab ni kalau pergi ke Syria sebelah mana di bawah jajahan Rom itu, orang tanya dia daripada mana? Saya daripada saya ummi, dia kata. Takkanlah dia nak ayat dia ni buta huruf. Dia ni mana orang sana? Tak ada mana tu nak ayat kau orang kita ni buta huruf. Saya ni ummi. Maknanya orang Ummil Qura. Dan itu satu kelebihan apabila sebut orang sana, tempat yang mulia, baru sesuai dengan pujian. Sebab ayat tu nak puji Nabi SAW, nak menyatakan keistimewaan dia. Kalau tiba-tiba dia sebutkan sesuatu yang mengurangkan, apa makna puji tu? Tidak puji sungguh lah tu, cekik belah-belah. Tak kena tu, tak sesuai. Apalagi makna dia boleh dengan makna tadi. Hak tu yang lebih sesuai. Hak tu yang lebih sesuai. Kalau kita kata lebih juga buta huruf pun. Sebab buta huruf pun dia boleh setara ni. Buta huruf pun dia boleh setara ni. Hak ni pun kita tidak kata dia dulu tidak buta huruf. Lebih juga sebab dulu buta huruf, lepas tu tahu membaca menulis. Selain daripada tu tahu wahyu ni, lagi lebih. Lagi lebih. Jadi di situ tidak memberi makna ummi tu makna dia buta huruf, tidak. Bahkan ini termasuk dalam kelebihan wahyu. Selain daripada dia dapat terima wahyu, dia juga dapat satu keistimewaan, iaitu dapat membaca dan menulis yang sebelum ni dia tak tahu. Sebab itulah dalam ayat yang lain disebutkan ma kunta tadri mal kitab walal iman
Dulu kamu tak tahu apa itu kitab, apa itu iman.